Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 7 iaitu berkaitan dengan udara. Di sekeliling kita ada udara. Jadi hari ini kita akan merungkai apakah yang terkandung dalam udara. Adakah hanya gas saja ataupun ada bahan lain yang terdapat dalam udara. Baiklah, sama-sama kita rujuk buku teks bab 7 tajuk udara. Pelajar boleh rujuk buku teks bermula daripada muka surat 194. Jadi di sini udara ada di sekeliling kita. Jadi dalam buku teks muka surat 195 ada beberapa kata kunci yang perlu diberikan perhatian, antaranya oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadir, helium, neon, argon, krypton, xenon, kitar karbon, kitar oksigen, pemanasan global, kesan rumah hijau, pembakaran, alat pemadam api dan juga pencemaran udara. Nanti bila cikgu terangkan satu persatu dalam bab ini, kita akan sentuh kata-kata kunci ini. Baiklah, yang pertama kita akan melihat komposisi udara. Dalam udara kita ni ada apa saja? Okey, jadi kita akan lihat komposisi udara. Okey, kita tidak dapat melihat udara walaupun udara tu banyak. Kita tahu di sekeliling kita ni ada udara tapi kita tak boleh melihat. Jadi di sini apa yang perlu pelajar berikan perhatian, udara ni adalah campuran beberapa jenis gas. Bila kita sebut udara tu, dalamnya tu ada beberapa jenis gas. Seperti yang pertama, nitrogen. Gas nitrogen ni paling banyak sekali iaitu 78%. Diikuti gas oksigen yang digunakan untuk manusia, haiwan dalam pernafasan kita perlukan oksigen dan kemudian di sini oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% sahaja 0.03% yang diperlukan oleh tumbuhan dalam menjalankan proses fotosintesis. Kemudian kita ada gas-gas nadir. Kadang-kadang dikenali sebagai gas-gas adi. Kita dah belajar jadual berkala sebelum ini. Berada pada kumpulan 18. Jadi udara kita pun ada gas-gas nadir sebanyak 0.97% seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Jadi bukan setakat ada gas di udara tetapi juga ada komponen lain. Jadi pelajar kena tahu apa itu komponen lain dalam udara. Yang pertama, dalam udara ada mikroorganisma. Dalam udara juga ada wap air dan dalam udara juga ada habuk. Walaupun kuantiti komponen ini kecil dan sentiasa berubah, kuantiti-kuantiti selain daripada udara ini juga dipengaruhi oleh masa dan tempat. Masa dan tempat. Contohnya, kalau waktu puncak, waktu pagi banyak kenderaan. Jadi di situ banyaklah habuk yang akan ada di sekeliling. Dan wap air kalau kawasan hutan, di kawasan hutan atau selepas hujan, kandungan wap air di udara adalah lebih banyak berbanding di kawasan gurun. Semasa panas, semasa sejuk. Jadi kita boleh lihat wap air ini kuantitinya lebih banyak selepas hujan berbanding kalau dalam keadaan cuaca yang panas dan kering. Yang ini adalah kalau kita lihat kat sini peratus berdasarkan kepada carta pi menunjukkan komposisi udara. Pelajar bukan setakat perlu tahu nama-nama gas, tetapi adalah sangat penting untuk mengetahui peratusan setiap gas. Peratusan setiap gas. Kalau kita lihat eksplorasi sains, setengah penyakit seperti selesema dan batuk disebabkan oleh mikroorganisma dalam udara. Sekarang kita dalam situasi COVID-19. Jadi COVID-19 ni pun boleh tersebar melalui udara. Sebab itu kita kena pakai penutup mulut dan hidung. Jadi sebab di udara juga terdapat mikroorganisma. Yang ini pelajar kita fokus kepada aktiviti menentukan peratur oksigen dalam udara. Kita tak dapat nak jalankan aktiviti ini disebabkan oleh fasa COVID-19. Kita belajar secara PDPR tapi pelajar boleh merujuk video yang disediakan oleh guru-guru sebelum ini
Tapi cikgu akan terangkan bagaimana ianya dijalankan. Okey, menentukan peratus oksigen dalam udara. Yang pertama, kita perlu susun radas. Kita ada balang. Kita ada balang gas. Kita ada lilin. Isi air. Okey, kita isi air. Jadi di sini, balang gas tadi mesti ada penanda aras air. Sebab kita nak lihat berapa banyak kenaikan air nanti. Dan isi pada balang gas ini dibahagi kepada 5 bahagian seragam. Jadi kita kena ukur dululah. Pada balang gas tadi kita kena bahagi kepada 5 bahagian seragam dan ditanda dengan dakwat kekal. Permanent. Marker pen permanent tu kita tanda. Jadi kita buatlah mesti sama. Yang dikata seragam ni maknanya kalau kita ukurlah ketinggian balang gas tu, katakanlah balang gas kita tu 10 cm. Yang berlaku apabila oksigen habis digunakan, lilin ni dia akan terpadam. Sebaik saja lilin terpadam, air akan naik. Berapa banyak yang air akan naik? Okey, berapa banyak yang air akan naik? Jadi, kalau kita lihat tadi bahawa peratusan gas oksigen adalah 21%. Okey, kita lihat tadi awal-awal komposisi gas oksigen adalah 21%. Jadi, kalau di sini peringkat awal, okey, tadi kita dah tanda kan? Ni cikgu padam dulu. Okey, tadi kita dah tanda yang pertama. Jadi katakan bila lilin ni dah terpadam, aras air akan naik macam ni. Kat sinilah aras air. Maknanya 1/5. Sebab kita secara asasnya tadi, komposisi untuk gas oksigen adalah 21%. Jadi lebih kurang di sinilah. Sebab tu kita kena buat 5 tanda seragam. 5 tanda seragam pada balang gas. Dia akan naik. Okey. Ini membuktikan bahawa peratusan oksigen dalam udara adalah 1/5. 1/5 daripada kandungan keseluruhan udara. Okey, jadi dia akan naik 1 bahagian. Okey, jadi di sini tadi cikgu dah terangkan ya. Jadi harap pelajar boleh faham. Kalau kita lihat soalan, apa yang terjadi kepada api lilin selepas 1 jangka masa? Api lilin akan terpadam. Mengapa? Ini disebabkan kesemua oksigen telah pun digunakan untuk pembakaran. Perubahan yang berlaku ke atas aras air pada akhir eksperimen. Aras air akan meningkat. Berikan sebab perubahan tersebut. Ini disebabkan air mengambil alih. Mengambil alih kandungan oksigen yang ada dalam balang gas. Berapakah peratus oksigen dalam udara berdasarkan aktiviti ini? Dalam aktiviti ini sebab dia naik kat sini. Jadi setiap bahagian ni. Jadi untuk eksperimen ini berdasarkan eksperimen adalah 20%. Sebab kita bahagi kepada 5 bahagian. Pada secara teorinya komposisi 21%. Tapi bila kita buat eksperimen, peningkatannya 1/5. Jadi bila 1/5, kita menganggarkannya sebanyak 20%. Okey, jadi pelajar boleh baca juga ya pada bahagian aktiviti 7.1, aras air akan naik ke 1/5 balang gas. Ini menunjukkan 1/5 daripada kandungan udara mengandungi oksigen. Udara mengandungi kira-kira 20% oksigen. Ini kerana hanya oksigen dalam udara digunakan dalam pembakaran lilin. Ingat oksigen adalah antara gas yang amat penting untuk pembakaran. Kemudian kita lihat satu lagi bahagian, adakah udara satu campuran? Adakah udara campuran atau sebatian? Jadi di sini telah pun dijawab. Udara merupakan campuran. Sebab kita dah belajar nak bezakan campuran dan sebatian. Udara merupakan campuran sebab apa? Komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan berperingkat. Penyulingan
berperingkat. Jadi pelajar kena ingat kalau kita kata udara ni sebatian ke campuran? Udara ni campuran. Sebab apa? Boleh diasingkan melalui kaedah fizikal. Jadi kita akan lihat kepentingan gas dalam kehidupan. Okey, kita nak fokus kepada oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen dan gas nadir. Apakah kepentingan gas ini dalam kehidupan? Okey, dalam kehidupan. Kalau kita lihat di sini, okey, kepentingan gas oksigen. Tadi kita dah sentuh. Oksigen ni kita fokus kepada satu persatu ya. Oksigen amat penting untuk pernafasan, pembakaran enjin roket pada altitude tinggi. Sebenarnya oksigen ni semua penting. Apa saja pembakaran, semua penting. Sebab pembakaran memang perlukan oksigen. Kimpalan dan pemotongan logam dalam industri, penyediaan dan seterusnya. Kita akan bincang kitar karbon. Kemudian kita pergi kepada nitrogen. Nitrogennya 78%. Kandungan dalam udara yang paling tinggi adalah gas nitrogen. Jadi, yang pertama, penghasilan asid nitrik dan amonia. Pelajar akan tanya, apa tu asid nitrik? Apa itu amonia? Jadi, asid nitrik adalah sejenis asid dan amonia adalah sejenis alkali. Dan biasanya di sini gas nitrogen ni dalam penghasilan asid nitrik dan amonia, apabila kita gabungkan boleh jadi baja. Okey, baja. Kadang-kadang dikenali juga sebagai baja bernitrogen. Kemudian kitar nitrogen, kita ada juga kitar nitrogen. Nitrogen cecair digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, digunakan sebagai ejen penyejuk. Gas nadir yang kita kenali juga sebagai gas adi, gas helium. Okey, kita ada gas helium untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Jadi setiap satu unsur dalam gas nadir ni dia ada kegunaan tersendiri. Gas neon digunakan dalam lampu iklan yang cantik-cantik kat luar, pintu masuk kedai, itu gunakan gas neon. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Jadi kepentingan gas dalam kehidupan harian, manusia sedut gas oksigen, manakala tumbuhan dia akan memerlukan gas karbon dioksida. Tapi dalam masa yang sama, apabila manusia bernafas, kita sedut oksigen, kita akan bebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tadi digunakan pula oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis dan dalam masa yang sama, tumbuhan akan membebaskan oksigen. Jadi, kita saling bergantung antara satu sama lain. Okey? Manakala gas helium, ni selalu nampak kan? Belon ataupun apabila di pasar-pasar ada yang jual macam-macam belon yang gambar-gambar kartun boy lah, Ultraman. Itu sebenarnya adalah di dalamnya diisi dengan gas helium. Kebanyakan sekarang memang kita gunakan gas helium. Walaupun agak mahal, tapi gas helium ni lebih selamat. Jadi, sampai di sini dulu kelas kita untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa untuk slot yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.